award ni. So terima kasih kepada Waalaikumsalam Tuan Razak, apa khabar? Harapnya sahabat-sahabat kita di luar sana semua sihat-sihat, okey, sentiasa dilindungi dan juga sentiasa dalam keadaan yang tidak stres. Itu yang penting. Di kala pandemik ni, stres itulah yang menjadikan ataupun yang menjadi kepayahan ataupun menjadi satu musuh tradisi ataupun musuh dalam selimut lah kita panggil. Okey, yang kita kena berjaga-jaga. Yang kadang-kadang kita tak pasti sama ada ni kita dalam keadaan stres ataupun bagaimana. So okay, lagi 1 minit lah, saya bagi 1 minit lagi insya-Allah supaya saya menghormati masa yang anda berikan, especially yang mereka dah join daripada awal tadi. So tajuk kita hari ni memang kita akan bercerita berkenaan dengan kita punya Gabah Cafe, iaitu ataupun lebih spesifik dia, apa bagusnya ingredient yang ada ni, yang ada dalam Gabah Cafe ni, dalam formula yang ada tu. Banyak kajian dah dilakukan kepada bahan-bahan yang digunakan ataupun bahan-bahan yang kita buat untuk menjadikan kita punya Gabah Cafe ni. Sebab kalau Gabah Cafe ni memang satu, saya cakap, satu minuman yang sedap lah. Yang kalau kita nak bandingkan ataupun kita nak cuba buat perbandingan rasa dengan kopi-kopi di luar sana, memang boleh lawan lah kita panggil. Boleh saing-saing dia punya rasa tu. Kadang-kadang ada yang lebih power, maksudnya kita pengen lagi power rasa yang daripada kopi kat luar sana. Orang yang selalu rasa biasanya dah tak sanggup nak tukar daripada kopi lain dah. Dia dah jatuh cinta lah kiranya dengan kopi yang ada ni. Waalaikumsalam Si Fuyung, apa khabar? Okey, so insya-Allah sekarang dah 20 orang dan sampai 11 minit saya mulakan slow-slow lah tanpa mendengarkan masa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. So terima kasih kepada anda semua, alhamdulillah sudi bersama-sama dengan saya untuk kelas ataupun kita punya perkongsian kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Sekarang share, walaupun dekat 7 minit kita bersiaran, dengan jasa baik anda semua yang berada sekarang ini dah 73 share dah. Okey, hanya dengan menggunakan kalian saja ataupun hanya dengan bantuan kalian saja, saya dapat 79 dekat 80 share sekarang buat setakat ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda sudi membantu saya pada pagi ini. Okey, Waalaikumsalam pada si Fita, Kak Mariana, Aunty Tila, Tuan Said, apa khabar? Harapnya semua sihat-sihat. Lama tak jumpa geng-geng ni. Okay, so tajuk kita macam saya cakap awal tadi, kita cerita pasal Gabah Cafe. Gabah Cafe basically adalah salah satu minuman kopi premium yang kita hasilkan ataupun MXP hasilkan untuk memberi ruang dan peluang kepada kita punya Max Cabin punya family yang memang cinta ataupun yang sayang ataupun yang sangat-sangat menggemari minuman kopi ni, tapi tak, kita panggil apa, dah tak nak pergi nak cuba company punya sendiri. Itulah kita hasilkan kita punya Gabah Cafe. Tapi Gabah Cafe kita ni adalah bukan semata-matanya kopi, tapi kita gabungkan dengan dua lagi kombinasi yang menarik, iaitu kita panggil kita ada ginseng, esen ginseng, dan juga kita ada tongkat ali. Kedua-dua ini adalah satu bahan yang sangat-sangat bagus, yang kalau kita amalkan, contohlah kita ambil tongkat ali saja ataupun amalkan esen ginseng saja, memang ada kebaikan dia ataupun kelebihan dia yang bila kita minum ataupun amalkan hari-hari. Tadi kita buat dengan cara yang mudah. Untuk kadang-kadang ada orang nak amalkan ataupun nak ambil satu-satu barang ni dia jadi leceh. So bila dijadikan satu minuman, insya-Allah dia orang rasa lebih mudah, lebih praktikal, so dia orang akan amalkan hari-hari. So that's why lah terhasilnya kombinasi ataupun ramuan Gabah Cafe ini. Okey, yang tak dinafikan dia punya rasa tu sangat-sangat menarik, sangat-sangat sedap. Okey, saya cerita saya cerita dulu. Waalaikumsalam Ilmas Nian, saya nak sebut nama tu. Okey, so yang pertamanya kita tengok dulu pada kopi kita, iaitu apa ingredient ataupun apa kebaikan kopi ni. Kalau kita lihat dekat negara setiap pelosok dunia basically sangat-sangat menggemari ataupun sangat akan memulakan hari mereka dengan mengambil kopi.
Tak kisahlah apa jenis jenama pun, tapi memang pucuk pangkal dia, mereka akan mulakan hari mereka dengan mengambil secawan kopi paling minimum. So ini nak menunjukkan bahawa dekat luar ni pasaran ataupun permintaan berkenaan kopi ni sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Cuma biasanya kalau orang nak minum kopi ni, dia orang akan fikir pasal ataupun dia akan tengok berkenaan dengan rasa. Kalau rasa tu kena dengan tekak, insya-Allah lah harga tu mahal macam mana pun dia orang sanggup. Biasanya lah. So that's why saya dah cakap awal-awal tu banyak kali lah berkenaan dengan sedap punya rasa kita punya Gabah Cafe ni. Tapi kalau saya sendiri cakap sedap tak sedap tu, dia tak best juga sebab saya orang company. Kalau tak sedap pun saya akan cakap sedap, betul tak? So tapi kalau anda nak tahu sedap ke tidak, kita tengok nanti mereka, kawan-kawan kita yang bersama-sama dengan saya ni, dia boleh share, dia boleh komen dekat kita punya ruangan komen ni untuk bercerita apa rasa dia, apa perbezaannya kopi kita ini dengan kopi yang lain di luar. Okey? Benda tu sukar untuk kita gambarkan dengan kata-kata. Anda kena rasa sendiri, insya-Allah anda akan puas hati. Sekejap, saya rasa saya sentiasa dapat warning line ni tak berapa cantik daripada Facebook. Saya tutup segala jenis device yang menggunakan data kat sini, menggunakan wifi supaya dia tak mengganggu saya punya siaran. Sekejap. Saya tengok je. Ini tak ada. So takut walaupun duduknya kat atas ni 2 orang, gunakan floor ni punya wifi 2 orang, takut kita punya device ni terlalu banyak, dia tarik kekuatan wifi yang ada dekat sini. Okey, so terima kasih. Waalaikumsalam Puan Nurniza. Okey. Tak apa. Walaupun terlambat, baru je kita nak berlayar. So jangan risau. Interrupted. Saya nampak ada warning dekat sini. Waalaikumsalam Kak Eli, jutawan-jutawan yang ataupun kita punya geng-geng yang berada di Kota Tinggi. Terima kasih. Okey, so saya teruskan. So nanti kawan-kawan kita ni akan share berkenaan dengan rasa dia dekat ruangan komen. Anda boleh baca sekali supaya dia orang nampak, ataupun anda di luar sana boleh dapatkan gambaran. Sebabnya tidak adil untuk orang di company untuk betul-betul menggambarkan rasa tu. Sebabnya nanti benda tu agak bias. So saya menyerulah kepada mereka yang sedang melihat saya punya live, yang memang dah mengamalkan ataupun hari-hari ambil kita punya Gabah Cafe tu untuk share pada mereka, supaya mereka tahu apa sebenarnya kekuatan, apa rasa dia. Okey, so cukup pasal rasa. Okey, sekarang kita nak cerita tentang kebaikan kalau orang tu mengamalkan kopi secara general. Sebabnya saya cakap tadi, memang orang seluruh dunia basically memang sangat mencintai kopi. Memang dia orang kebanyakannya tidak sah atau tidak boleh meninggalkan ataupun tidak boleh untuk keluar melakukan kerja ataupun melakukan sesuatu tanpa mengambil kopi di pagi hari. So jadi dia mestilah ada sebab kenapa orang tu mengamalkan kopi tu. Mesti ada benda yang tersirat ataupun tersurat kenapa benda tu terjadi. Jom sini saya akan cerita ataupun saya akan tunjukkan sebenarnya kenapa ramai orang suka pada kopi, bukan semata-mata selain daripada rasa yang sedap itu. Okey, yang kedua yang kita kena tengok. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Ayu Nazri, Kak Zabedah sudi join saya punya kelas pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey. So apa yang mereka akan dapat biasanya bila dia orang mengamalkan kopi ni? Basically yang pertama dia, benda yang paling mudah ataupun benda yang paling kita sentiasa akan nampak dan lihat lah. Okey, setiap kali minum kopi ni yang kita akan rasa yang pertama dia adalah tenaga. Okey, yang ini tidak boleh dinafikan. Tenaga ni yang kita akan dapat rasai ataupun kita dapat nampak lah biasanya. Sebabnya bila kita minum kopi ni, ingredient ataupun bahan yang ada pada kopi, especially caffeine dan juga antioksidan yang ada, dia membantu untuk meningkatkan kita punya kadar penghasilan tenaga dan juga kita punya alertness. So that's why biasanya mereka suka mengamalkan kopi di pagi hari ni, sebabnya mereka nak kasih diorang nak kasih contohlah, kalau orang selalu bangun pagi-pagi lagi, especially kalau bangun pagi setiap hari Senin, dah 2 hari bercuti, nak pergi kerja malas, lembik, lesu-lesu, tak ada tenaga. So bila diorang mengamalkan kopi tu, diorang dapat push ataupun kasih motivation level diorang naik sikit lah, ataupun bersemangat nak meneruskan ataupun nak bekerja. So itu
Kenapa dia orang suka ataupun dia orang wajib menggunakan kopi itu pada setiap pagi? Sebab ini dia orang rasa dia orang punya peningkatan ataupun perubahan daripada segi penghasilan ataupun tenaga itu sendiri. Itu yang pertama. So that's why ramai orang kat luar sana yang memang sangat-sangat menggemari kopi ni sebab yang paling pertama ni. Yes, untuk refresh every morning. Betul. Itu ayat paling mudah dia. So tak susah pun sebenarnya untuk kita share berkenaan dengan kopi ni. Sebabnya everyone ataupun setiap orang di luar sana memang memerlukan tenaga ataupun memerlukan extra push untuk sentiasa bersemangat setiap pagi. Okay, kadang-kadang ada orang cakap, tak apalah, aku boleh buat benda lain, aku buat exercise ke apa, nanti segar lah. Tapi benda tu kalau dah rasa lesu, rasa lemau, yang kadang-kadang disebabkan kita mungkin sebab stres, benda tu susah nak overcome. Tapi bila kita minum ataupun kita amalkan kopi, insyaAllah benda tu akan berubah. Sebabnya ingredient atau bahan-bahan yang ada pada kopi tu memang akan membantu secara tidak langsung. Yang kadang-kadang kita tak perasan pun, tapi benda ni sentiasa berlaku. Lagi-lagi bila tiba-tiba ada hari tu kita tak sempat pun nak ambil kopi ataupun tak sempat pun minum kopi, dia rasa lemau, lesu, rasa kehilangan sesuatu. Sebabnya itulah. Sebabnya dia hilang ataupun tak dapat bantuan daripada kopi tu. Okay, itu yang pertama. Energy booster ataupun kasih refresh ataupun kasih kita bersemangat untuk push ataupun untuk bergerak pada hari tersebut. Yang kedua, dia akan mungkin membantu untuk membakar kita punya kita punya lemak. Sebab kalau anda lihat basically banyak suplemen yang berasaskan fat burner lah, yang claim fat burning punya suplemen, basically bahan utama mereka adalah kafein. Cuma mungkin dia akan tulis bahan, contohlah bahan ni ingredient, contoh ada benda green tea, cayenne, apalagi beberapa yang berkaitan ataupun guarana. Basically benda-benda bahan ataupun herbal tersebut dia memberikan ataupun menjadi satu main source of caffeine. So memang banyak kajian yang menunjukkan bahawa ada kemungkinan kita ambil makanan ataupun bahan yang ada caffeine, dia membantu untuk tingkatkan metabolisme badan kita. So tadi tenaga dah dapat, ada kemungkinan juga untuk meningkatkan kita kadar metabolisme badan. So that's why tak salah pun untuk kita minum kopi ataupun Nescafe ataupun Nescafe brand kopi lah. Kopi ni untuk minum hari-hari. Maksud kita punya gambar kafe ni minum hari-hari, tak ada masalah. Sebabnya kalau ikutkan kajian, dia lebih kurang 3 to 11%. Ini secara rumusan lah. Kebanyakan kajian dah dilakukan, kebanyakan yang menunjukkan 3 hingga 11% potensi untuk kopi ataupun kafein yang berada dalam kita punya drinks tu membantu untuk tingkatkan kita punya kadar metabolisme badan. So tak rugi. Aku minum kopi pagi-pagi dapat tenaga, ada potensi juga untuk membantu tingkatkan kita punya kadar metabolisme badan. So tak salah pun untuk minum benda lah tu atau minuman tu. Waalaikumsalam. Cikgu T, apa khabar? Terima kasih. Tim Jerantut pun ada bersama dengan kami pada malam ini, pada pagi ini. Okey, so seterusnya poin ketiga. Bila kita dapat meningkatkan kita punya tenaga, satu lagi dia juga ada kaitan dengan emosi. Tapi saya tak nak cerita dulu pasal emosi. Bila dapat tingkatkan tenaga, biasanya untuk mereka yang suka bersenam, bersukan, berkebun, yang kerja hakiki dia memerlukan tenaga yang lebih berbanding orang lain. Yang compare dengan saya ni duduk saja dekat sini kan. So bagi orang-orang yang memerlukan tenaga terlebih, bila dia orang mengenakan kopi di pagi hari ataupun in between sebagai dia orang punya daily minuman setiap hari, benda tu membantu untuk meningkatkan dia punya physical performance ataupun meningkatkan dia punya fitness level lah kiranya. Sebabnya kafein tu akan stimulate kita punya badan kita untuk kasih extra energy, dan juga dia akan dilate kita punya blood vessel. So bila dilate blood vessel tu biasanya akan menghasilkan ataupun memberi ruang untuk badan kita mendapatkan oksigen yang secukupnya dan juga sumber nutrisi yang secukupnya. So dia dapat tingkatkan kita punya kadar improve kita punya physical performance ataupun physical fitness secara tidak langsung. So itu yang ketiga. Okay, yang keempat, kopi juga ada kemungkinan membantu untuk si pengamal ataupun orang yang minum kopi itu setiap hari, membantu untuk mengurangkan risiko mereka untuk dapatkan kencing manis.
Yang ini memang banyak kajian dah dilakukan. Kebanyakan orang yang minum kopi setiap hari, okey, dalam 1 hingga 2 cawan setiap hari secara average, ini ikut kajian. Tak kisahlah anda minum jenama apa, tapi sebab yang ini ikut kajian cakap 1 ataupun 2 cawan setiap hari, meningkatkan possibility ataupun kebarangkalian anda untuk menurunkan risiko dapat kencing manis tu dalam lebih kurang 7%. Yang ini ikut 18 kajian yang dilakukan secara total terhadap 457,922 manusia. Okey? Kat sini dia tulis 1 cawan kopi setiap hari mengurangkan risiko sebanyak 7%. Macam mana ataupun bagaimana dia ada, selain daripada antioksidan yang ada, tetapi secara paling mudah dia, kalau contoh orang itu ada masalah berat badan, okey, dan dia rajin bekerja ataupun melakukan physical activity, dia minum kopi tu setiap pagi, dia boleh bekerja tu ataupun melakukan aktiviti yang dia buat hari-hari tu dengan konsistensi ataupun dengan semangat, atau kita panggil apa, intensity yang konsisten. Maksudnya contoh orang tu adalah seorang packer lah, ataupun orang yang hantar barang, dia bawa lori lah, maksudnya dia bawa lori dan hantar barang, dia banyak angkat benda berat kan. So sebelum ni mungkin kalau dia ada hari tu dia tak minum kopi, mungkin dia nak angkat barang tu ataupun nak siapkan dia punya lori tu loading dengan dan pergi keluar daripada office, mungkin mengambil masa 1 ataupun 2 jam. Tetapi bila lepas dia amalkan, dia minum kopi, dia bertenaga, mungkin dia dapat shortkan masa tu jadi sejam lebih contoh. So maksudnya bila dia nak siapkan dia punya kerja tu, kalau dia dapat siapkan dalam satu jangka masa yang pendek, basically intensity ataupun dia punya usaha untuk cepat siap tu, dia gunakan intensity yang lebih tinggi. Berbanding kalau dia malam-malam sebab kerja. Biasanya malam-malam macam kita exercise, ada orang exercise, contohlah dia buat zumba. Orang ada buat macam lari laju kan, contohlah orang suruh dalam 30 saat lari setempat, ada orang boleh sampai 100 step. Tapi orang yang malas 1 minit juga, dalam 60 saat juga ada berat. 2 3 4 exercise juga. Tak ada beza macam exercise. Tapi kenapa orang A dengan orang B dia berbeza dia punya result? Sebab intensity. Intensity ni dia bergantung pada kita punya motivasi dan juga kita punya tenaga time tu lah. So that's why bila kita minum kopi, kan tadi point 1 dengan 2 tu berkaitan dengan motivasi ataupun energy, fokus, dan juga yang ketiga tadi berkaitan dengan kita punya meningkatkan kita punya keupayaan badan untuk melakukan physical activity. So bila benda tu berlaku, nanti dapat mengurangkan kita punya lapisan-lapisan lemak yang berada di dalam badan. Secara tidak langsung dia meningkatkan insulin sensitivity dalam badan kita. So itu perkaitan dia. Okey. So yang kelima. Yang ini sesuai untuk mereka-mereka yang tak apa, anda boleh lihat lah. Kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman atuk saya, zaman arwah atuk saya dengan atuk saya yang ada sekarang ni, mereka biasanya suka mengetih. Kalau orang Jawa ni suka, biasa orang kampung ni dia suka dia suka lepak kat kedai. Kalau contohlah tak ada PKP ni kan, dia suka lepak kat kedai, mengetih kopi 1 cawan ke 2 cawan ke. Dan benda tu kalau kita lihat, kalau kita bandingkanlah, mungkin dia ada kawan-kawan 5-6 orang kat situ kan, ada orang minum kopi, ada minum mungkin sirap ke, minum apa lagi, minum air kosong ke. Kita bandingkan, orang yang hari-hari minum kopi tu, dia punya keupayaan ataupun daya ingatan tu lebih tinggi ataupun lebih baik berbanding mereka yang tidak mengamalkan kopi. Sebab ada kajian menunjukkan kopi, ingredient yang ada dalam kopi ni membantu untuk mengurangkan risiko Alzheimer ataupun penyakit yang berkaitan dengan kita punya degenerative punya disease yang menyebabkan orang tu mudah jadi lupa ataupun jadi nyanyok. Comel saya bersiap saja tunjuk kan asyik saya duduk terkaku sini macam saya baca berita, bosan tak Yong? Cuba Yong. Sebab tu saya bergerak sikit. Ya betul. Tuan Azhar, bagus untuk yang bekerja malam. Itu betul, especially kalau bagi mereka yang ada kerja shift macam kita punya frontliner, tak ada masalah untuk kita ambil. Okey, supaya mereka fokus. Okey. So maksud tadi point nombor 5 adalah membantu untuk mengurangkan risiko nyanyok itu sendiri.
Tu kalau kita tengok zaman sekarang ni mungkin tak suka ataupun jarang-jarang minum kopi, kita boleh tengok lah kebarangkalian ataupun risiko untuk mereka tu dapat nyanyuk lebih tinggi lah berbanding daripada mereka yang tidak ada mengamalkan kopi setiap hari. Okey? So, saya tak nak bagi poin banyak-banyak, saya ambil dua lagi poin lah. Yang poin seterusnya, yang ini bagi mereka yang ada penyakit Parkinson. Okey? Ini pun berkaitan dengan neurodegenerative punya disorder ataupun penyakit lah. Okey? Untuk orang yang ada Parkinson, ataupun tangan yang paling mudah, tangan kotor-kotor, pegang macam ni, alamak kantoi makanan, sorry lah, tunjuk makanan saya. Contoh kan, orang Parkinson ni bermaksud orang yang tangan terketar je, pegang macam ni terketar, so dia sukar ataupun payah sikit nak memegang sesuatu. So ikut kajian, bila orang tu mereka yang ada Parkinson mengamalkan ataupun minum kopi setiap hari, mengurangkan kita panggil mengurangkan dia punya pergerakan ataupun tekan-tekan tangan tu. Dia nak cakap mengurangkan orang yang macam contoh orang tu ada berisiko besar tak kena Parkinson, dia tak dapat nak betul-betul kurangkan risiko. Tapi kalau contoh orang tu dah ada, dia mengurangkan shaking yang ada tu lah. So dia contoh dia terlalu bergetar laju, mungkin dia dapat shaking sikit. So kurang-kurangnya memudahkan mereka untuk meneruskan dia orang punya kehidupan seperti biasa. Tak ada, bukan donat. Saya tunjuk balik bukan donat dia. Ada orang bagi. Jadilah saya punya snack. Okey. So yang last sekali yang saya nak tunjuk ataupun yang saya nak tekankan untuk kopi kita ni, sebab saya nak kena share lagi untuk lagi dua barang tu. Yang point last saya nak tunjukkan berkenaan dengan kopi ni. Kopi ini bagus untuk kita, especially time COVID-19 ni yang sangat-sangat tinggi masalah depression ataupun anxiety. Sebabnya bila kita minum kopi, basically dia ada kaitan dengan kita punya neuron ataupun kita punya benda-benda yang berkaitan, signal-signal yang akan dihantar dekat otak kita. So bila kita minum kopi, dia membantu untuk kita punya connection ataupun kita punya sistem penghantar mesej ni berada dalam situasi yang sentiasa alert ataupun berjaga-jaga. So untuk orang yang ada masalah anxiety ataupun depression ni, dia mampu untuk mengurangkan lah. Cuma dia kalau orang tu dah tengah depression teruk dan tak boleh tidur, janganlah kau suruh minum pula, kan jadi lagi teruk dia punya depression. Secara ini untuk mengurangkan risiko lah. Tapi kalau dah depression dan dia orang tak boleh nak tidur, janganlah digalakkan juga kau minum. Jangan minum pula sebelum tidur, lagilah tak boleh tidur. Minum pagi-pagi tak ada masalah lah. Sebabnya kopi, ginseng, dengan kita punya dengan kita punya tongkat ali ada fungsi adaptogen yang sangat-sangat bagus untuk ataupun maintain point berkenaan dengan kita punya dengan kopi. Ini secara general apa yang anda akan dapat bila anda hari-hari mengamalkan kopi. So maksudnya kita bukan minum kopi ni secara kosong-kosong. Maksudnya bukan kita minum kopi ni semata-mata untuk just puas sedap dia. Anda insya-Allah secara tidak langsung akan dapat dia punya kebaikan dia bergantung kepada konsistensi ataupun kandungan aktif ingredient dan juga bahan-bahan yang bagus yang wujud pada kopi, jenama apa pun yang anda minum. Okey? Yang sekarang ni, konteks sekarang ni kita bercerita berkenaan dengan kita punya Gaba Cafe. Okey? Yang tadi dah kopi. Sekarang ni kita ada lagi bahan ataupun ingredient yang kita letak, iaitu tongkat ali. Yang sangat-sangat sinonim sekali, yang kita dah biasa dengar dengan orang Malaysia, orang Indonesia, orang Asia Tenggara ni dah tahu dah tongkat ali ni untuk apa. So tongkat ali ni memang sangat-sangat sinonim lah untuk lelaki lah kebiasaannya, yang boleh membantu untuk mengurangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah lelaki. Okey, especially benda-benda yang berkaitan dengan hormon lelaki, kita punya masalah hormon, masalah libido ataupun kadang nafsu. Okey, bila kita, macam mana benda tu membantu, sebabnya tongkat ali tu membantu untuk balancekan balik ataupun tingkatkan kita punya testosteron hormon kita. So bagi mereka yang rasa-rasa mungkin
apa nama, hormon lelaki tu dah makin kurang, tak ada masalah. Kita amalkan tongkat Ali ni secara sebagai alternatif. Membantu untuk meningkatkan kita punya penghasilan hormon lelaki itu sendiri. So bila kita amalkan tongkat Ali ni, membantulah untuk jadikan kita punya ciri-ciri lelaki tu lebih menonjol. Okey, sebabnya bila hormon lelaki ni kurang, lelaki lah kebiasaan ni akan jadi letih, lesu, tak bertenaga, ataupun dia punya otot tu susah nak nampak. Kalau orang tu hormon lelaki tu makin berkurangan, dia jadi botak tengah. Tu kan tanda-tanda lah tu dia punya hormon lelaki tu dah makin berkurangan ataupun dah banyak digunakan ke tempat lain. Okey, seterusnya selain daripada untuk hormon, bila macam saya cakap tadi, dia ada juga membantu untuk release ataupun mengawal kita punya stress level. Sebabnya bila kita dapat balance ataupun kita dapat pastikan level of hormon lelaki tu dalam keadaan yang bagus, dia juga ada perkaitan ataupun hubung kait dengan kita punya fungsi hormon yang lain. So sebab tu bila hormon lelaki tu dalam keadaan yang bagus, basically dia membantulah untuk memastikan seseorang itu dapat cope dengan stress level, tak kisah daripada segi stress level kerja, stress level dekat rumah, stress level ekonomi, insya-Allah dia dapat membantu. So bila benda tu dapat dikawal ataupun dapat dikurangkan, maksudnya stress level tu dapat kita manage sebaik mungkin, insya-Allah badan kita akan jadi lebih bertenaga, jadi lebih sihat. So itu fungsi selain daripada untuk hormon tadi, dia juga membantu untuk mengawal stress level kita. Dan yang seterusnya, dia ada kait rapat juga dengan tadi hormon. Sebabnya badan lelaki lah especially, kalau kita tahu, kita bandingkan dengan perempuan, bagaimana dan kenapa perempuan kalau dia angkat dumbbell ataupun angkat benda-benda berat, dia takkannya ada otot ataupun bukan tak ada otot dia tak berketul-ketul macam lelaki. So kenapa benda tu berlaku? Banyak rupanya komen ni. Sekejap. Saya tak gerakkan komen, tak perasan. Okey, saya turun dah. Okey. So, berbalik pada isu yang saya cakap ni, kenapa perempuan kalau dia angkat dumbbell ke angkat benda berat, dia takkan nampak otot macam lelaki, melainkan perempuan tersebut memang mempunyai ataupun memiliki hormon lelaki punya concentration tu lebih berbanding hormon perempuan mereka. Yang itu kita kadang-kadang akan nampak yang perempuan tu dia punya susuk badannya seakan-akan lelaki. Ataupun kalau kita tengok atlet-atlet olahraga lah paling senang. Kalau kita tengok Olimpik lepas ni kan Olimpik Tokyo kan, kita boleh tengok atlet-atlet perempuan yang atlet perempuan biasanya dia punya otot tu ada. Yang pertama, kemungkinan besar sama ada dia ada punya hormon lelaki tu dominan sikit berbanding dia punya hormon perempuan. So that's why daripada otot kadang-kadang ada tu yang kalau dia tak masuk competition, dia mungkin ambil steroid hormon lah, artificial punya hormon yang menyebabkan dia boleh dapat otot-otot sebesar macam lelaki ataupun nampaklah bentuk otot tu. So that's why tadi kita cakap point yang pertama, kita ambil tongkat Ali ni, dia akan membantu untuk increase kita punya hormon lelaki. So that's why lah bila kita minum tongkat Ali, kalau anda tu aktif exercise, anda buat kerja kuat, anda akan nampak otot-otot yang ada pada diri anda tu akan nampak lebih jelas. Jika anda ambil ataupun mengamalkan sumber makanan yang secara seimbang, dia akan nampaklah benda tu. Sebabnya ingredient yang ada pada tongkat Ali tu iaitu alamak panjang pula. Quasinoid, iaitu ada 3 bahan dalam tu lah. Yang quasinoid ni adalah satu bahan ataupun active ingredient yang ada dalam kita punya tongkat Ali yang membantu untuk increasekan kita punya endurance badan kita ataupun kita punya stamina, especially kalau mereka yang buat activity exercise ataupun kerja-kerja berat, dia orang perlukan tenaga yang lebih, boleh amalkan tongkat Ali itu sendiri. Itu tongkat Ali boleh bantu hormon, stres, dan juga tingkatkan kita punya otot dan juga kita punya keupayaan endurance ataupun fitness level seseorang itu. Okey, especially lelaki lah. Okey, itu antara 3 poin penting yang dikaitkan dengan kita punya tongkat Ali. Okey, so seterusnya kita nak pergi kepada satu lagi bahan ataupun satu lagi ingredient yang saya belum sebut, iaitu
iaitu kita punya Asian ginseng ataupun ginseng Asia. Yang dia banyak, sebenarnya ginseng ni ada banyak jenis. Ada yang daripada American ginseng, ada Siberian ginseng dan Asian ginseng. Kalau American ginseng ni dia lebih kepada Asian ginseng Asian ginseng panas. Yang American ginseng sejuk. Okey. Yang Siberian ginseng ni tak rasa, dia immunity sebab dia artificial kita buat. Mana? Ginseng. Okey. Untuk Asian ginseng ni, kalau kita tengok sebenarnya kopi, tongkat ali dan juga ginseng adalah salah satu produk ataupun salah satu bahan yang memiliki sifat ataupun kandungan antioksidan yang tinggi. Antioksidan ni sangat-sangat penting untuk badan kita, especially bila badan kita ni menghasilkan banyak sangat toksik ataupun free radical. Sebab kita tak nak kumpul banyak-banyak kita tak nak kumpul banyak-banyak free radical dalam badan ni, sebabnya nanti lama-lama free radical tu berubah ataupun akan memakan kita punya sel-sel badan yang sihat, menyebabkan kita mudah jatuh sakit. Okay, so that's why kita mengamalkan tiga-tiga bahan ni hari-hari, insyaAllah mengurangkan risiko ataupun mengurangkan pengumpulan free radical inilah, mengurangkan free radical bebas supaya badan kita jadi lebih sihat. Okay, so seterusnya berkenaan dengan kita punya Asian ginseng, apa sebenarnya ginseng ni boleh bantu? Yang biasanya kita tahu ginseng ni memang kalau orang Cina bercakap boleh bagi tenaga. Sudah ada tenaga. Tadi kita cakap kafein bagi tenaga, kopi bagi tenaga, ginseng pun bagi tenaga. Tongkat ali pun membantu untuk tingkatkan kita punya capability badan untuk bekerja ataupun bergerak dengan lebih agresif ataupun lebih bertenaga. So ketiga-tiga ini sangat-sangat bagus untuk digunakan sebagai minuman pagi. Kenapa? Dia memberikan tenaga yang kita boleh manfaatkan untuk kita buat aktiviti harian. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, dia ginseng ini mampu untuk meningkatkan fungsi otak kita untuk jadi lebih fokus, mudah untuk ingat, dan juga dia juga membantu untuk mengawal kita punya mood setiap hari. Sebab ini penting. Sebabnya kalau kita tak ada mood ataupun kita ni asyik moody saja, kita punya fungsi otak ataupun kita punya brain function tu kadang-kadang terganggu. Kita punya kita punya keupayaan untuk membuat satu keputusan itu akan terganggu, especially bila kita moody. Tak payah cakap banyak lah, tanyalah wanita-wanita yang bersama dengan saya sekarang ni, tanya mereka. Kalau dia orang tengah moody, cubalah suruh dia orang buat keputusan. Adakah dia punya keputusan tu 100% tidak ada kaitan dengan dia punya mood ataupun dia punya perasaan time tu, ataupun 100% dia akan ikut dia punya mood. Sebabnya kalau kita buat keputusan ikutkan mood ni, keputusan tu kalau contohlah kita nak jatuhkan hukuman, kita tak boleh ikut mood, kita tak boleh ikut perasaan. So lebih kurang tu lah maksudnya cakap bahawa kalau kita buat keputusan ikut perasaan ni, dia tak berapa tepat. Kadang-kadang mungkin baguslah, kalau tak bagus sebaliknya berlaku. So bila kita ambil ginseng ni, dia bagus untuk memori kita, otak kita, especially untuk orang yang nak belajar, untuk fokus. So mereka perlukan kafein yang boleh bagus untuk boost kita punya brain function, dan juga ginseng ni untuk fokus untuk brain function. Mungkin anda punya kerja memerlukan fokus yang lebih untuk berfikir ataupun mengira-ngira. So anda perlukan tenaga tambahan ataupun memerlukan sesuatu untuk membantu anda ambil gambar kafein kita setiap hari supaya anda dapat manfaat, especially anda punya performa daripada segi pekerjaan. Datangi daripada mana? Daripada kopi dan juga daripada ginseng yang ada. So tak rugi. Tenaga dapat, fokus dapat, performa dekat tempat kerja pun bagus. Nanti doktor pula bos pun puji, baguslah si A ni, aku nampak ada improvement. Apa dia buat? Dia sedikit rupanya dia makan gambar kafein. Nanti dia punya bos pun beli gambar kafein kat kawan tu. Sebab cakap, aku pun nak juga jadi macam kau ni, aku punya gerak kerja tu jadi lebih bagus. So apa salahnya untuk kita amalkan? Contoh macam itu. Okay, so itu yang pertama berkenaan dengan
apa nama tadi, memori, yang kedua sorry, yang tadi daripada segi antioksidan inflamasi, yang keduanya daripada segi daripada segi otak, memori dengan fokus. Dan yang ketiga, ginseng ni juga membantu untuk masalah lelaki, iaitu yang ada masalah ED, erectile dysfunction ataupun mati pucuk ayat bahasa Melayunya. Macam mana benda ni berlaku? Biasanya disebabkan masalah blood circulation ataupun peredaran darah, especially dekat bahagian kita punya ni dia punya blood circulation terganggu akibat disebabkan kemungkinan besar dia ada masalah high blood pressure ataupun dia ni memang mengalami masalah depression ataupun stres yang melampau yang menyebabkan kita punya salur darah tu jadi tidak baik. So menyebabkan kita ni berisikolah nak kena ada masalah ED. Okey, jap, saya ni nak kena baca juga ni komen-komen ni. Saya tengok rancak betul diorang ni berbicara dekat komen ni. Okey, kejap saya nak tengok apa yang perlu saya share. Alhamdulillah. Okey, maksudnya semuanya memberikan komen yang positif berkenaan dengan penggunaan kopi kita tu dengan kehidupan seharian. Ada yang dah dulunya tak pernah minum dah jadi ketagih, rasa puas, rasa nampak dia punya kebaikan daripada segi sedap dan juga dia punya kelebihan dia, terus tak nak tukar. Bagus. Anda tengok mereka share. Saya fokus dekat saya punya ni, sambil-sambil tu saya lihatlah. Saya nampak dia punya kerancakan komen kita kat sini. Terima kasih Kak Fazi kita join kita punya kelas pada pagi ini. Okey, Cik Muhammad Yusni, terima kasih. Minta maaf lah ya kalau tak sempat nak baca. Okey, so seterusnya tadi yang berkaitan dengan ED tu ataupun erectile dysfunction tu, macam mana dia boleh ginseng ni boleh membantu. Basically ginseng ni dia akan membantu untuk protect kita punya salur darah ni supaya tidak cepat rosak. Bayangkan macam jalan raya di luar sana, kita alamak line ada kan, jangan kalau line tak ada pula, harapnya ada lagi. Kita orang JKR letak macam-macam untuk melindungi ataupun untuk menjaga kecantikan ataupun nak kasih jalan tu tahan lama. Sama juga macam ginseng ini, fungsi dia untuk protection layer supaya salur darah yang berada dekat kita punya private part tu supaya sentiasa dilindungi sebaik mungkin. So dapatlah mengurangkan risiko erectile dysfunction ataupun mati pucuk tersebut. Okey. So seterusnya disebabkan kita punya ginseng ni memiliki kadar antioksidan yang tinggi, dia membantulah untuk meningkatkan kita punya sistem ketahanan badan. Ini amat penting, especially time sekarang ni yang kita pun tak tahu kita punya sistem ketahanan badan ni mampu atau tidak untuk melindungi kita. So apa salahnya selain daripada kita makan buah-buahan, sayur-sayuran yang memang sangat kaya dengan antioksidan, kita ambil juga minuman yang boleh juga membantu untuk meningkatkan kita punya kadar imunisasi badan kita. Okey. So seterusnya dia juga membantu untuk meningkatkan ataupun melawan rasa lesu ataupun letih badan ni. Sebab fungsi adaptogen, dia akan memberikan apa yang badan itu nak. So maksudnya mungkin kadang-kadang orang tu letih ataupun lesu disebabkan dia stres ataupun dia mungkin sakit tak cukup tidur lah kan. Tapi dia perlukan tenaga. Macam mana nak pastikan orang tu hilang rasa lesu tu? Inilah datangnya fungsi adaptogen yang datangnya daripada ginseng dan juga datangnya daripada kita punya tadi tongkat ali, yang akan membantu untuk meningkatkan ataupun elevate ataupun lift up ataupun kita meningkatkan kita punya emosi, kita punya motivation dan juga membantu boost kita punya tenaga sehingga kan badan kita perlukan. Okey? So itu fungsi dia. Dan seterusnya dia juga membantu, saya ada tinggal sesuatu sebenarnya. Tongkat ali juga membantu untuk menghasilkan satu kita panggil satu benda yang akan mencantikkan kita punya sel darah, iaitu nitric oxide. Yang ini kalau untuk orang yang bersukan atau main bersam, dia sangat-sangat pentingkan ataupun dia sangat-sangat mencari makanan
ataupun minuman yang boleh meningkatkan dia punya nitric oxide punya production. Supaya dapat mengurangkan risiko fatigue ataupun kita panggil cramp disebabkan carbon monoxide yang ataupun lactic acid yang terkumpul dalam badan mereka. Sebabnya bila kita exercise, biasanya badan kita akan menghasilkan lactic acid as a byproduct. Okey, benda tu kalau terlalu banyak, tu yang menyebabkan orang tu cepat sangat cramp kaki. Kalau anda lihat ataupun anda cuba tengoklah, anda tak biasa exercise, tiba-tiba satu hari anda buat exercise, tengok berapa lama anda boleh tahan. Okey? Sebabnya kalau badan anda tak fit, biasanya anda punya production lactic acid ni lebih cepat ataupun lebih banyak berbanding orang yang fit ataupun orang yang cukup yang sentiasa bersukan lah. So mereka ni biasanya akan mencari bahan yang ada nitric oxide ni supaya dapat mengurangkan lah ataupun meningkatkan dia orang fitness level, dan juga dia pun ada kaitan ataupun ada kepentingan dalam memastikan salur darah kita tu dalam keadaan baik. Sebabnya nitric oxide ni akan membantu untuk dilate ataupun membesarkan salur darah kita. So bila salur darah tu cantik, insya-Allah oksigen dan juga makanan pun ataupun bahan kumur pun dapat dibawa keluar sebaik mungkin. Dan juga dia juga berkait rapat dengan bagaimana tongkat ali juga itu membantu untuk mengurangkan masalah mati pucuk tu sendiri. Sebabkan dia mampu untuk meningkatkan penghasilan nitric oxide tu sendiri. Okey? So itu basically antara kelebihan ataupun kebaikan yang ada kepada bahan-bahan yang kita buat untuk menghasilkan kita punya gambar kafe. Yang itu kopi, yang keduanya tongkat ali, yang ketiganya ginseng. So insya-Allah bila kita amalkan hari-hari, walaupun benda tu just minuman harian, bukannya macam supplement base. Maksudnya supplement base ni kita tahu berapa banyak amount of ginseng ataupun tongkat ali yang wujud dalam tu. Walaupun kita tak dapat estimate secara ni, tapi kita amalkan hari-hari, insya-Allah benda tu akan memberi benefit ataupun kebaikan pada badan kita secara tidak langsung. Sebab bila minuman harian ni kita boleh minum secara bukan perlu ikut pada dose lah, tapi sebabnya ada kafein, so seelok-eloknya jangan minum lebih pada 400 mg kafein per day. Sebabnya nanti kan kalau lebih, takutnya dia memudaratkan diri kita. So that's why kalau anda minum kita punya gambar kafein, as recommended, sekurang-kurangnya paling maksimum 4 ke 5 cawan satu hari. Itu recommendation untuk semua jenis kopi lah. Kalau ada ambil Starbucks, ada ambil apa benda lain, so anda kena pandai adjust balik anda punya kafein punya drink intake pada setiap hari. Okey, so harapnya anda nampak. Sebabnya kalau kita recap kembali, banyak sangat kelebihan bagi mereka yang mengamalkan kopi pada setiap hari, especially untuk orang yang berkesihatan. So sebab itulah kalau kita lihat pasaran dunia, satu hari mereka yang menghasilkan ataupun yang menjual kopi ni secara totalnya berjuta-juta tan ataupun berjuta cawan mereka perlu hasilkan untuk memenuhi pasaran dunia. Sebabnya kenapa? Dia orang tahu kat luar tu, selain daripada rasa yang sedap, selain daripada tenaga, kopi tu sangat-sangat bagus untuk kesihatan badan secara tidak langsung. So that's why lah orang yang minum kopi ni sukar untuk tinggalkan dia orang punya kopi. So bagi mereka yang di luar sana yang masih lagi teragak-agak untuk minum kopi, sebenarnya tak ada masalah pun untuk minum kopi. Cuma anda kena pandai selaraskan ataupun selarikan dengan ikut kehendak ataupun keperluan badan. Okey? Sebab untuk maklumat semua, kita tak akan bagi tahu kopi ni adalah ubat untuk sekian-sekian penyakit. Tidak. Cuma saya nak sampaikan ataupun saya nak rangkumkan di sini adalah bila kita mengamalkan kopi yang ada macam gambar kafe, yang ada kopi, yang ada ginseng, yang ada tongkat ali, kita ada extra benefit yang kita akan dapat, insya-Allah. Dengan izin Allah, benda tu kita akan dapat secara tidak langsung. So apa salahnya kalau dah biasa minum kopi hari-hari, kita ubah kepada satu lagi option, kopi yang boleh bagi extra benefit. So that's why anda kena cuba. Bagi mereka yang di luar sana yang baru sertai ataupun baru join saya punya live, anda wajib cuba kita punya gambar kafe ni. Kalau tak nak cuba banyak, cubalah satu carton. Okey, kalau rasa satu carton banyak, cubalah 3 carton. Tak adalah main-main. Kalau tak, cubalah satu sachet. Okey, sekurang-kurang anda rasa. Bagi peluang kepada diri anda untuk merasai apa bezanya terasa kita punya gambar kafe ni. Okey? Tak salah ataupun tak rugi pun anda rasa. Kejap saya nak baca komen mereka ni. Apa yang diorang komen ni? Rancak berbenar je ni. Okey. So harapnya
saya punya sharing pada hari ini bermanfaat ataupun membuka idea ataupun membuka mata anda yang join saya punya live ni, supaya anda lebih nampak ataupun anda boleh ada idea baru. Apa aku nak share dekat orang ni. Asyik-asyik aku cakap kopi, minum kopi. Tapi apa benda yang nak attract dia orang? Okey? Sebabnya di MSB kita selain daripada kita share berkenaan dengan kopi, kalau kita dapat share dan orang ramai berminat dan beli kat kita, daripada kita just minum kopi semata-mata, kita boleh buat duit. Bak kata Cik Kuti, cuba makin cuba duit bertambah. Menarik tu. Alamak, saya tak pegang kopi pula kat sini. Tapi memang saya cuba check kejap dosage. Tapi saya tak banyak sangat. Sekejap. Mana saya punya? Sekejap ya, saya lihat dulu sebab ada pertanyaan berkenaan kandungan gula di dalam tu. Kandungan gula memang ada. Cuma sekejap saya nak tengok berapa exact. Tapi saya rasa tak tinggi sangat. Cuba siapa-siapa yang ada pegang gambar kafe punya sachet, kod anda boleh tolong saya untuk nyatakan berapa kandungan gula yang berada di dalam kita punya gambar kafe. Sekejap saya nak check. Tiba saya check dekat online. Kalau tak ada, alamak, dekat sini tak tunjuk dia punya ni. Ini saya kena minta tolong. Siapa ada gambar kafe punya sachet tu, minta tolong saya komen berapa dia punya kandungan gula. Saya lupa. Saya ni nak mengingat dia punya detail berapa banyak kandungan tu. Tapi memang adalah. Kalau cakap manis tu, yang ini sebab kalau contoh nak bagi kalau dia rasa terlalu manis ke apa, senang je nak jawab. Yang pertama dia minta tolong, sebab saya nak cakap berapa kandungan pun susah. Sebab saya nak tengok juga nak cuma nak bagi tahu. Kalau kita nak menjawab persoalan ni mudah saja. Kita pertamanya anda lihat berapa kandungan gula per serving atau per sachet tu. Contohlah dalam 10 ke 15 ke. Ini saya main cakap je, saya tak bagi tahu exact sebab saya tak ada tak ada exact info kat sini. So kalau contohlah ambil 10 ke 15 gram kat situ, basically tak ada masalah untuk kalau kita amalkan setiap hari. Maksudnya satu hari. Bagi mereka contohlah, kalau yang bertanya ni mungkin dia punya sahabat yang sahabat Kak Umi punya yang bertanya ni, mungkin dia ni jenis yang kurang minat dengan benda manis. Cakap tak ada masalah sebenarnya kalau nak ambil satu hari satu. Sebabnya memang dia akan rasa manis. Sebabnya kalau tunjuk kat belakang, kita ada creamer dan juga ada ada gula. So memang kedua-dua benda ini akan memberikan rasa manis pada seseorang itu. So that's why tak mustahil ataupun memang akan jadi manis lah. Kalau tak manis tu something yang berlaku. Kena check apa masalah aku tak rasa manis ni. Okey. Tapi kalau contoh mungkin satu lagi, sebab rasa manis ini dia bergantung pada orang itu punya preferences. Mungkin orang ni jenis tak suka manis, walaupun dengan nilai gula dengan creamer yang ada tu bagi dia orang dah cukup manis. So senang je cara dia, kita cut half dia punya satu sachet tu, mungkin dia buat separuh-separuh supaya kandungan gula yang terkandung tu dia dapat separuh-separuh, ataupun dia tambah sikit air lah ekstra untuk mengurangkan kepekatan yang ada. Tapi bagi mereka yang contoh yang tak suka rasa manis tu sangat, disebabkan dia risau sebab dia ada kencing manis, tak ada masalah. Just benda paling mudah yang untuk kita boleh share pada mereka untuk tidak mengganggu bacaan gula yang ada pada diri mereka, senang je. Kalau bacaan gula dia orang terlalu tinggi, suruh dia orang buat satu sachet satu hari tu, buat 2 kali, buat separuh-separuh. Yang kedua dia, jangan suruh dia orang minum banyak. Kalau dia orang kencing manis lah, nanti kan anda yang terperangkap ni. Sebabnya anda ingat minum banyak-banyak nanti takkan infect dia punya bacaan gula. Tapi memang hakikatnya apa-apa benda minuman, tak kisahlah apa jenis minuman yang anda minum di luar sana, selagi benda tu mengandungi gula jelas ataupun tidak dinyatakan secara jelas, memang dia akan menyebabkan bacaan gula tu meningkat. So kalau dah tahu yang orang kita kenalkan ni ada kencing manis, senang aja, cakap je, ambil satu, buat bahagi 2. Mungkin satu pagi ataupun satu tengah hari, ataupun satu pagi ataupun esok. Kalau dia rasa takut nak ambil banyak-banyak benda yang mengandungi gula. Dia ikut pada orang lah. Sebab biasanya orang yang suka yang ada kencing manis ni kebiasaan. Ini hakiki dia memang suka benda manis. Cuma kita kena ajar lah
cara yang betul supaya dia orang pun memahami ataupun dia orang ni tidak menyebabkan dia orang punya condition macam mana tu jadi lebih teruk. Okey. So harapnya jap saya tengok apa balik soalan tadi. Sabar. Saya tengok balik mana. Mana tadi? So harapnya saya punya point tu membantu ataupun boleh menjawab soalan Kak Umi kita. Okey. Sebabnya memang benda tu akan manis tu memang tak boleh dielakkan. Sebabnya memang kita hasilkan kita punya air ni bukan untuk bukan jenis minuman yang diet punya jenis yang tak ada gula ke apa tak ada. Yang ini kita just kita menghasilkan kopi yang macam ada kat pasaran luar, yang kita nak berikan peluang kepada mereka yang ada di MXB untuk bersama-sama cuba mengenalkan kopi yang ada sambil daripada dia orang bertukar produk. Korang dapat beli produk ni, dapat ada orang menjana duit. Macam gitulah. Dia tengok pada fokus lah apa benda kita ni. Okey, ada pun. Terima kasih kepada Vivian, tolong saya. Okey, so kalau tengok dekat sini, per serving 30 gram, daripada 30 gram tu 23 tu adalah karbohidrat. So maksudnya 23 dia karbohidrat. Dalam 23 karbohidrat ni basically adalah kita punya ginseng, kita punya tongkat ali, ada kita punya kopi punya karbohidrat dengan juga gula. So maksudnya nak cakap 23 ni adalah gula semata-mata pun tidak juga. Tapi dalam 23 gram karbohidrat ini adalah gula dia sikit dalam tu. Cuma berapa banyak tu kita tak boleh nak klasifikasikan. Sebabnya kat sini tulis macam ini saja. So sebenarnya kalau tak ada masalah. Satu lagi, kalau contoh untuk orang kencing manis, senang je. Sebab untuk orang kencing, kalau contohlah ini bagi orang yang, sebab orang yang tak suka manis tak ada masalah. Suruh je lah dia untuk kurangkan cairkannya. Tapi kalau tu spesifik bagi yang ada kencing manis, senang je. Sebab sebenarnya untuk orang kencing manis, setiap hari dia orang ada keperluan ataupun kita panggil ada allocation khas untuk diorang makan ataupun ambil gula tu setiap hari. Sekurang-kurangnya secara generalnya dalam 30 gram ataupun 30 bukan gram, 30 miligram gula setiap hari secara kasarnya, bergantung pada diorang punya bacaan gula lah. Tapi secara kasarnya macam itu. Sebab kalau 30 miligram ni banyak sebenarnya. Tapi kita kena pandai lah. Kita kena pandai cerita pada mereka ataupun kita beritahu pada mereka. Sebabnya kalau dia orang memang dah biasa minum kopi, tak ada masalah. Just cakap ganti je lah dengan kopi yang ada sebelum ni. Okay? So harapnya membantu pada Puan Umi punya soalan. Pada bungkusan 455 tu setiap tengok farmasis pun tak reti baca food nutrition label. Ini benda simple. Okey, bagi kita ini kewajipan kita untuk ajar mereka untuk cara baca food label. Kita kena cari macam Vivian share kat sini. Okey, kita kena baca fokus pada serving. Sebabnya kita bukannya ambil produk tu ataupun kita ambil gambar kefir ni sampai 100 gram. Melainkan anda ambil sampai satu hari tu memang cukup 100 gram. So anda bacalah ikut yang 100 gram punya bacaan. Okey? So kita tengok yang pada 300 punya satu serving ni, maksudnya 30 gram per serving 30 gram punya bacaan, dia ada 137 kalori. Sebenarnya okey je 137 kalori. Kalau kita ambil hari-hari satu, dia takkan mengacau pun kita punya kalori setiap hari. Bagi mereka yang suka, memang contohlah dia nak minum kopi kan, lepas tu dia terfikir dia cakap dia memang jenis nakkan tenaga lah kan. So kita nampak kau actually ada 137 tenaga. So yang kita boleh gunakan untuk dalam badan kita. Kalau bagi mereka yang mungkin cakap, alah nanti kan aku minum kopi ni tengok kalori tinggi ya, nanti kalau aku makan ni macam mana aku nak turunkan berat badan. Kalau orang yang nak turunkan berat badan lah sebagai contoh, tak ada masalah. Sebab 137 ni lebih kurang je macam kalau contoh kita ambil satu keping roti, 2 keping roti ataupun dalam 6 keping bisuk kering. Kalau daripada kau snacking bukan. Jadi minumlah benda ni sekurang-kurangnya. Sebab ramai orang cakap minum gambar kefir ni rasa kenyang ada lain macam. So kan dia memudahkan urusan. Itu contohlah. Okey. Saya baca apa lagi yang ditulis. Okey. So ada lagi persoalan?
Saya ambil saya ambil pagi gambar kafe kenyang je. Boleh tak? Boleh ke saya tak ambil nasi seharian? Ya, okey. Kak Jun kita tanya. Kalau dia sekenyang, tak ada masalah Kak Jun. Yang penting still lagi makan lah Kak Jun. Sebabnya kenapa? Nak ke tak nak, badan kita akan mencari karbohidrat as main source of energy. Nak ke tak nak, sebabnya badan kita memerlukan makanan. Sebabnya kalau dia tak perlukan, kalau dia tak ada, langsung nanti lama-lama kalau kita tak kita amalkan macam tu, takutnya badan kita ni kekurangan vitamin yang ada semua berkurang, takut nanti kita jadi sakit sebabkan cara yang salah. Saya macam itu. So that's why kita tak nak lah macam tu. So memang sebenarnya sebabnya kita punya otak tu, dia punya signal satiety tu dia dibagi kita panggil dia kasih lama. Nak enjoy rasa satiety tu. So that's why anda akan rasa kenyang bila minum gabah kafe. Adakah rasa manis yang terhasil pada gabah kafe itu selamat bagi pasien kencing manis? Yang ini sebabnya datang daripada gula. So nak cakap selamat ke tidak selamat, dia bergantung kepada pengambilan ataupun total daily cara pemakanan orang tu sendirilah. Kalau orang tu memang tak ada langsung ambil ataupun mengamalkan apa-apa lagi jenis makanan ataupun minuman yang mengandungi gula, dia ambil satu hari satu, tak ada masalah, selamat je. Yang jadi tak selamat, kalau contoh dia ambil gabah kafe, lepas tu dia ambil air cordial, lepas tu dia ambil apa lagi minuman-minuman manis yang dia boleh ambil satu hari, tu yang jadi tak selamat. Bukan nak cakap gabah kafe ni tak selamat. Yang tak selamat ni adalah kandungan gula yang dia ambil dalam diet dia satu hari tu, yang menyebabkan dia punya bacaan gula jadi naik. Sama juga, kalau kita ambil makanan tu terlalu banyak bergula, sama, orang kencing manis memang takkan selamat lah maksudnya. Dia jadikan jadi lebih teruk. So nak ke tak nak, anda kena berbalik kepada berapa banyak yang anda perlu ambil. Anda kena bersedana. Dalam Islam pun memang kita diajar untuk bersedana dalam segala perkara. Dalam kita minum atau kita mengamalkan makan pun disarankan untuk ambil secara sedana. Tidak ada benda yang dicakap dalam Al-Quran, yang dinyatakan dalam Al-Quran memang benda tu bagus, perlu ambil setiap hari sampai berpuluh-puluh kilo. Tak ada. Okey, so sebab itu kita kena pandai. Sebabnya ini masalah rakyat Malaysia sekarang. Ini rakyat Malaysia sekarang ni masalah. Bila dia tahu benda tu bagus, dia nak amalkan benda tu macam stok tu akan habis esok. Kalau ada satu carton dia nak habiskan malam tu juga. Saya tak faham apa pemikiran orang Malaysia. Itu yang menjadikan elok-elok benda tu bagus, sepatutnya bagus untuk kesihatan, jadi benda yang sebaliknya. So that's why kita sebagai orang yang memperkenalkan bahan ataupun produk tersebut, kita kena perincikan ataupun ajar mereka sebaik mungkin supaya benda yang tak sepatutnya berbalik pada kita tak terpalit dekat kita. Kalau kita sampaikan segala maklumat secara lengkap dan tepat, insya-Allah orang tu akan sentiasa mencari kita. Okey, kalau tak ambil dengan betul gabah kafe, badan kita boleh naik ke? Customer saya bertanya. Yang ini kalau Kak Jun ada tanya, kalau tak ambil dengan betul gabah kafe tu boleh naik ke berat badan kita? Dia bergantung pada macam mana dia ambil betul ke tak betul tu. So berbalik kepada macam tadi, bacaan kalori ataupun bacaan sachet kita punya makanan ataupun kita punya gabah kafe. Ikut satu sachet 137. Kalau dia ambil satu hari sampai 5 sachet, darab lah. Sekejap, saya tolong darab. Sebentar, saya tolong darab. 137 tadi. Sekejap, saya tengok. Saya rujuk kembali sebentar. 137. Contohlah 137 darab dengan 5, 685. Dah macam kita makan KFC dah. Contoh. Itu untuk Kak Jun punya soalan. So bagi tahu secara generalnya mana-mana minuman kopi dinasihatkan ambil 1 ataupun 2 cawan setiap hari untuk general use. Tak ada masalah. Sebabnya kita bukannya nak macam makan ubat. So ambil 1 ataupun 2 cawan cukuplah. Sekurang kalau 1 ataupun 2 cawan dalam 300 lebih je satu hari kita ambil kita punya gabah kafe. So dia takkan kacaunya. Lagi-lagi kalau dah rasa kenyang. Dah rasa kenyang, nanti kurang sikit makan. Sudah kurang kalori daripada makanan, takkannya lah jadi gemuk. Melainkan kalau memang kita minum ni, lepas tu makan pun banyak, so jadilah naik berat badan. So dia berbalik kepada cara pengambilan ataupun cara orang tu mengamalkannya. Okey? So insya-Allah ada lagi soalan? Saya buka sebelum saya mengundur diri.
Saya rasa macam semua macam tak ada soalan. Okey. Kalau tak ada soalan, saya ingin menjemput kalian yang berada dengan saya punya sesi live ni. InsyaAllah pada malam ini kita akan bersama-sama dengan Kak Mai kita dan juga apa Abang Sokin kita insya-Allah, dan juga kita punya MD hebat, MD kita Cik Azlan kita, bersama-sama pada malam ini untuk hadirkan satu forum. Okey. So apa benda yang kita punya Kak Mai kat sini nak share, kita akan dengar pada malam ini. So marilah kita beri kita beri sokongan moral kepada kita punya Kak Mai untuk meramaikan lagi lah sesi pada malam ini. And terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama-sama dengan saya pada sesi live yang hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk anda amalkan ataupun anda share pada orang di luar sana. Okey. Dan macam biasa, benda yang baik itu semua datang insya-Allah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kurang itu ataupun kurang tepat ataupun kurang elok itu semua datang daripada khilaf ataupun saya punya kelemahan diri sendiri. Kita jumpa lagi pada siri yang akan datang insya-Allah pada petang ini. Cik Azlan punya topik. Okey, pukul 3. Sekejap saya lupa topik petang ini. Sekejap saya check dulu. Sambil-sambil semua ada, kita terus share tajuk-tajuk yang bakal kita ada. Sekejap saya check dulu jadual. Okey, malam ni terus pukul 9. Teruskan pada malam ini. Nanti esok insya-Allah bagi sesiapa yang dah bagi nama dekat saya, slot dah habis, dah tutup untuk yang Great Leadership Seminar. InsyaAllah pukul 11 nanti saya set dia punya link. Saya bagi awal-awal lah kejap lagi. Okey. Dan seterusnya nanti saya akan dari semasa ke semasa saya akan update lah apa kelas-kelas kita yang ada. Okey. So terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada malam ini pukul 9 malam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjamu selera semua. Okey, terima kasih.